perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengku Nur sekarang ni di Terengganu ya? Ya, Terengganu. Okey. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat kepada kita dalam berbagai-bagai bentuk nikmat. Dan Allah berpesan kepada kita di dalam surah Ibrahim itu ayat ke-7, Allah kata la in syakartum la azidannakum. Satu tawaran kepada kita orang-orang mukmin Islam yang beriman, sesungguhnya sekiranya kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambah lagi nikmatku kepada kamu semua, ya. Jadi setiap apa yang Allah berikan nikmat kepada kita tu, maka hendaklah kita mengucapkan kesyukuran. Mengucapkan kesyukuran ini bukan sahaja di bibir, ya, bukan hanya dengan ucapan, tetapi perlulah diterjemahkan dalam bentuk akhlak kita, peribadi kita, dalam bentuk fikiran kita, dalam bentuk percakapan kita dengan kawan-kawan kita, dengan masyarakat. Setiap perlakuan dan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan tu sepatutnya selari dengan ucapan kesyukuran kita. Maknanya kita tidak akan melakukan sesuatu yang lara, ya. Yang lara ni maknanya yang tidak berfaedah dan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kerana kalau kita melakukan perkara-perkara yang lara tu, sebenarnya kita bercanggah dengan yang kita katakan kita bersyukur, tapi kita buat sesuatu yang bertentangan daripada apa yang Allah suruh kita buat, ya. Jadi pastikan ucapan syukuran tu diterjemahkan kepada perlakuan kita secara keseluruhan, ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan la in syakartum, ya. Dan bila kita menyahut tawaran Allah tu, Allah sambut dengan la azidannakum, pasti, dan Allah memberi apa dikatakan dengan ketegasan, ya. Dengan lam taukid tu, Allah memberi jawapan dengan yang tegas, mana Allah tidak akan lupa janji, ya. Allah sentiasa menepati janjinya dengan syarat kita menyahut apa yang Allah tawarkan kepada kita tu. InsyaAllah kita orang Islam berpotensi untuk menjadi orang-orang yang hebatnya di dunia ni sebenarnya. Okey, saya telah mutekan semua mikrofon pembesar suara lah. Mikrofon ni dia panggil apa? Pembesar suara, ya. Walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh bertanya. Saya akan masukkan Haji Zawidani sebagai co-host untuk bantu kalau ada rakan-rakan yang menyertai semasa kita membuat perbincangan, ya. Pada masa yang sama, saya juga gunakan satu lagi tab untuk memerhati dan monitor, ya, rakan-rakan kita yang bersama kita sekarang. Sekarang ni ada 2 orang masih tengah masuk, so kita masukkan dia dulu.
Hajar Rohimah dengan Puan Ainal ya. Okey, semalam kita telah membincangkan template QHS vocabulary dan saya kongsikan dulu ya, tadi saya tak nampak pula nanti. Ya, so template ni sudah di apa finalize ya. Finalize. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan menerima edaran ya, edaran template ni dalam bentuk edaran file lah ya. So kita tidak edarkan sebagai e-book. Kalau e-book nanti tuan-tuan dan puan-puan tak dapat edit dan tak dapat masukkan rekod-rekod kalimah-kalimah yang tuan-tuan buat nanti ya. So dia sudah selesai. Di muka depan tu kita masukkan greeting daripada QHS Academy, dan juga kita masukkan ya sedikit vision untuk 2023 ni. Kita katakan 2023 ni kita nak jadikan satu tahun yang cemerlang ya, tahun Al-Quran bagi kita yang cemerlang. Kita tukar sikit visi kita ya, azam kita ya. Dulu azam kita macam-macam, ada yang katakan nak kuruskan badan, nak kurangkan berat, macam-macam saya dengar ya, azam ya. Tak ada yang azam yang bersangkut paut dengan mendalami ilmu Al-Quran ya. So kita tukar azam kita ya kepada satu inisiatif berkaitan dengan Al-Quran ya, dan kita telah pun disarankan supaya 2023 kita akan menguasai bersama 50% daripada kalimah-kalimah Al-Quran ya. Dan untuk itu kita telah sediakan template ini bermula dengan muka pertama tu dengan bantuan daripada rakan kita Puan Jalilah, Puan Nurhayati, Hajah Ratna, semua yang banyak membantu bersama ya, memberi. Tuan besar kita pun ada juga memberi ya input-input yang baik ya. Jadi di sini more or less orang kata dah boleh gunalah ya. Dah boleh guna. Kalau walau macam mana pun, kalau ada penambahbaikan tu boleh ya, sebab dia editable ya. Excel ni dia editable. Secara ringkasnya, setiap kalimah yang tuan-tuan masukkan dalam helaian nanti ya, tiap-tiap helaian ni semuanya akan nanti direkodkan ya, direkodkan dengan syarat tuan-tuan masukkanlah nombor dia berapa kalimah tu ya, yang actual di sini, target dia sebelah sini ya. Masukkan semua tu akan dikira ya dalam pengiraan ini, dan tuan-tuan boleh melihat percentage ya. So contoh sekarang ni percentage daripada apa yang sampel ni ialah 1.6% ya, percentage. Kalau nak maybe letakkan apalah ya tanda percentage dia tu ya, peratusan dah ya. Jadi 1.6% ya. Itu patut dalam bracket, masuk ke dalam bracket. Okay. Semua itu tuan-tuan boleh buat edit ya, yang terbaiklah. Okey, kemudian kita juga masukkan helaian di mana tuan-tuan boleh memasukkan kalimah sendiri ya, kalimah yang tidak diikatkan dengan wazan. Yang tadi ialah kalimah yang terikat dengan wazan, ya, word tied to wazan by huruf hijaiyah. Ya. Yang ini pula kalimah other word ni kalimah yang tidak terikat dengan wazan ya.
So kita boleh masukkan ya, tambah saja yang belah kiri ini sampailah warna ni, tuan-tuan boleh tambah sendirilah ya. So bila masuk berapakah kalimah yang tuan-tuan kenal, masukkan yang bahagian kolom H. Jumlah sebenar kalimah tu di dalam Al-Quran digunakan banyak kali, masuk dalam kolom G ya. Gunakan ni ya, tafsir dan perkata ni ya untuk membantu. Ya, tengok tafsir dan perkata ni dia boleh bantu kita untuk mencari jumlah kalimah. Apa saja kalimah ya, katalah kita ambil satu Al-Ankabut ni, kata kalimah apa? Yuftanun. Yang kita yuftanun ni dalam wazan ya, kita cari yang tidak ada wazan. Min belum masuk lagi kan. Kalau kita tengok tadi tak ada lagi min kan. Boleh masukkan min, dia harfu jar tu. Jadi kalau tuan-tuan pergi sini tengok min, tekan di situ. Kemudian sekali lagi tekan di min di sini, tuan-tuan akan lihat di atas min digunakan sebanyak berapa? 850 kali di dalam Al-Quran ya. So daripada 850 ni berapa yang tuan-tuan kenal? Kena ikutlah senarai ayat-ayat ni. Tengok sebagai contoh ya. Di sini yang ni tak termasuk ya. Ini min ni adalah daripada yu'minu. Yang ni tak kira. Kira yang ni saja. Yang min iaitu dalam bentuk harfun jar. Min qablik. Adakah kita kenal dari sebelum kamu ya, dari sebelum kamu. Jadi kalau kita kenal ini dah sudah satu ya. Kalau ayat kedua kita kenal jannatin tajri min tahmin, ini kita kenal, yang ni pun kita kenal minha darinya, yang ni pun kita kenal. Cuma mana dalam ayat 25 ni ada berapa min ni ya? Ada 1, 2, 3, 4. 4 campur 1 tadi dah 5. Ya. Itu apa maknanya kita mengenal min rabbihim, daripada Tuhan mereka. 6 ya. Itu yang dimasukkan dengan mengenal. So 6, dan kita mulakan letakkan masukkan min di sini. Jumlah tadi ialah 850 dan kita baru kena 6 sebagai contohlah ya. Baru kena masukkan 6 ya. Jenis dia apa? Harfun jar. Copy saja di sini ya. Copy di sini, dan location itu boleh letak contoh-contoh tadi di mana keadaan dalam ayat tu, dan kalimah nombor berapa ya, masukkan bahagian ni dan letakkan makna dia. Makna min ialah dari ya. Mungkin saya tunjukkanlah supaya tuan-tuan tahu apa yang nak buat ya. Saya tunjukkan sampel je ya. Min kita buat hari ni, kita tengok di mana tadi min, di sini ya. Daripada ayat ayat ketiga surah Al-Ankabut sebagai contoh ya. Kita ambil min ya. So macam mana nak masukkan min tu, kita pergi ke leksi logot ya, dan kita type min tu, mim baris bawah dengan nun yang sukun. Itu je min, dan kopikan sini, bawa ke sini, letak di sel ni. Itu min hari ni ya. Lepas tu kalau nak ikut format ni, kita boldkan. Tuan-tuan boleh pergi ke menu atas tu, boldkan dia ya. Dia akan gelap sikit lah. Jadi jumlah dia mana kita dapat jumlah ialah kita tekan di sini ya, tekan sekali lagi. So di atas tuan akan frekuensi dia ialah berapa kali guna 850 ya. Kita masukkan sini 850 ya. Boldkan dia ya. Yang ni kita boldkan, tak apa, this column boldkan. Lepas tu kita baru kenal 6 tadi ya. Letakkan 6 warna merah untuk kolom ni, merahkan dia ya, merahkan dia. Lepas tu min adalah harfun jar ya. Min adalah salah satu daripada kalimah harfun jar. Copy saja di sini ya. Dua ni harfun jar. Lepas tu masukkan lokasi, sample location tu, masukkan yang tadi, iaitu lokasi mana tadi ya, ya. Al-Ankabut
surah 29 ayat ketiga, kalimah yang keempat. Masukkan ni saja, tak payah Ankabut pun tak apa. Type 29 kolom 3 kolom 4. Ya, so di sini masukkan 29 kolom 60 29 3 dia ayat 3 ya 3. Okey, lepas tu kalimah yang keempat. Tu sampel saja ya, sebab min banyak. So kita kalau nak rujuk nanti, kalau kita tak ingat mana-mana, at least kita ingatkan satu rujukan ya. Tak payah banyak-banyak. Sebab kolom dia ni satu saja, cukup untuk satu. Daripada situ kita boleh cari di tempat-tempat lain ya. Okey, dan apa makna dia ialah from. Bahasa Inggeris lah ya. Kita gunakan from, kita nak gunakan template ni untuk antarabangsa nanti ya. Bukan untuk Malaysia saja. Okey. Dan from dia adalah harfun jar. Dia punya fungsi sama dengan harfun jar lain tu, biasanya akan diikuti oleh kata nama yang majrur ya. So type itu copy saja ya. Copy di sini. Copy di sini. Ya. Kalau agaknya tak faham genitif ni, boleh boleh bracketkan dia. Yang dimasukkan genitif ialah majrur. Majrur. Okey. Iaitu ismun yang majrur. Ya. So bila tuan-tuan masuk sini, automatically dia dah dimasukkan dalam jumlah yang atas ni ya. Total learn ya, yakni total frekuensi, yakni total learn baru 1097 ni automatically akan direkodkan dalam di sini, tengok ya, ni 1097. So apa yang dimasuk kira di sini akan automatically masuk ke sini ya. So kata 1097 ni akan campur dengan 1223, kemudian dibahagikan dengan 77,000 ni, dia dapatlah percentage ya. Sekarang ni kita masih lagi 1.6% ya. Okey, kalau ada perubahan, tuan-tuan jangan lupa untuk savekan ya. Savekan, kalau tidak dia perubahan tu akan hilang ya. Tuan, soalan. Min ni maknanya dia terdapat 850. Jadi ia juga mengikut kehendak ayat, ada konteks ayat dia. Betul. Dia mengikut konteks ayat lah. Sebab tu yang bila kita baca tadi, kita kena fahamkan ya. Min qablihim, yang ni ialah daripada sebelum mereka ya. Kita lihat di sini qabli ni ialah isim dzaraf zaman, dan diikuti dengan him ni dia menjadi idhafah ya. Sini idhafah. So tuan-tuan akan lihat ya, kaedah di dalam Al-Quran, kalimah qablu ya, apabila ada min, kalau dia dibentuk dalam idhafah, so dia akan menjadi qabli ya. Qabli. Dia kalau dia tidak ada idhafah, dia tidak mengambil qabli, dia mengambil min qablu, bukannya qabli ya. Itu salah satu daripada kaedah lah yang kita boleh belajar ya di dalam Al-Quran ni. Kalau kita nak tengok situ, nanti boleh tengoklah, cari bahagian min ni ya. Kadang-kadang kita akan lihat ya, di selepasnya ialah qablu, bukannya qabli. Ni sebagai contohlah ya. Tengok, min qablu, dia tidak idhafah, maknanya mudhaf ilaih tidak ada. Jadi dia hanya mengatakan dari sebelum, itu saja ya, bukannya sebelum apa. Kalau sebelum apa tu dia akan jadi idhafah. So bila jadi maknanya ada lain keadaan yang tidak mengikut
Badrul Ya. lah. Ya. So ini hanya berlaku kepada qablu saja ya. Oh, Min qablu saja. Apabila selepas min dia tidak baris bawah kerana dia tidak dikaitkan dengan idhafah ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Maknanya kita punya yang apa yang kita jumpa, apa yang kita kenal tak sama dengan apa yang kita jumpa, begitu ke? Maknanya kita kenal Dia panggilkan exception. exception. Ya, exception ya. Tak, maksud saya macam ni, min tu ada 850 dalam Al-Quran. Tak boleh ke kita tulis pada yang kita kenal itu sebanyak 850? Sebab Kalau kita dah kenal kenal dah. Kalau Sebab dah kenal semualah. Yang min tu maknanya ialah daripada. Ya, dari ya. Dari. Kalau dah kenal semua 850 tulis 850 lah. Okey okey. Ya. Dan pastikan memang kita kenal 350 lah. Okey. So tadi kita jumpa apa? Kita jumpa juga kes di mana dia tidak juga mengambil majrur. Jadi apa kita buat, kita betulkan sikit ayat ni ya, iaitu always kita tukarkan always ni selalu bukan always ni selalu, maksud dia semestinya lah. So kita letakkan normally lah ya, normally maknanya biasanya diikuti dengan genitif, tapi ada juga kes yang tidak genitif, macam qablu tadi dia bukannya genitif ya. Okay, so kita buat exception tu, kita terus buat statement normally ya, maknanya biasanya kita tengok genitif, tetapi ada juga kes-kes yang bukan genitif ya. Kenapa dia tak genitif? Itu orang Arab punya kerja lah ya. Kita cuba nak memahami sajalah. Doktor, Ya. qablu tu dia apa ni, mabni ke? Ya. Dia nak kata mabni pun tak juga, sebab dia berubah ya dengan keadaan. Mabni ni biasanya dia tak berubah tulisan tu ya. Dia ada qabli, ada qabla pun ada, qablu pun ada. Ya, dalam keadaan yang tadi dia apa? Min qablu. Tapi bila mana dia akan benda Arab dia berubahnya kan? Ya. Benda Arab. Ya. Sini maknanya kalau qabli tadi, qabli itu dia majrur ya, majrur min qabli kan ya. Itu majrur lah tu. Ya. Doktor, Ya. yang sebelum naik sikit ni, Ankabut ni naik sikit. Naik Tengok contoh, bukan yang tadi tu, kalimah dia. Sebelah kanan tu ada min samaratin. Min samaratin, dia majrur tak baris bawah tu lah. Itu je lah kan. Maknanya dia tak macam yang min qabli ni kan. Ya, dia Qabli. selain pada qablu ni, yang lain semua biasanya akan akan jadi majrur. majrur, melainkan kalau kalimah tu yang mabni, contoh ha lah ya. Ha ni memang tak berubah. Minha. Dia bila tak berubah bermakna dia majrur juga. Yang ni yang dipanggil mabni tadi, puan ada bertanya tadi mabni ke tidak. Yang ni mabni maknanya dia ha ni sama ada daripada marfu' ataupun mansub atau majrur, dia tetap tulis ha juga. So doktor, dalam template tadi tu, bila kita jumpa yang lain, adakah kita nak kena buat min tu ada min yang ada beberapa kolom ke, atau memang min tu memang tak payah. Memang from tak payah Tak payah untuk ni nanti detail sangat ya, tak perlu. Itulah. Kita buat secara keseluruhannya. Cara keseluruhannya dia, tapi kita letak normally ni makna ada exception lah tu. Okey. Alright, terima kasih doktor. Okey, lepas tu kita siapkan glossary ya. Nanti tuan-tuan sebelum Prof teruskan, cuba Prof tengok balik yang tadi, ni publikum tu. Yang ni.
yang tadi muka surat yang min Oh, qabli Quran. yang tadi. Okey. Min qablikum tadi. Qablikum atas ya. Ni Maksud dia dari sebelum kamu semua. macam mana dia yang tadi qablu sebelum juga kan? Yang ni sebelum Betul, juga. betul. Macam mana tu? Dia boleh majrur yang ni. Yang tu tak Bila boleh. dia ada mudhafun ilaih, ya, ini idhafah lah ya. Dah kenal idhafah ke belum? Dah. Dah kenal ya. Okey. So, yang qablikum adalah idhafah. Okey. So, bila ada idhafah, bermakna ada mudhaf, ada mudhafun ilaih ya. So, bila ada mudhaf dan mudhaf ilaih, qabli tu kalau dia sebagai mudhaf, dia akan mengambil majrur. Sebab ada min. Bagi tu juga sebelum tu, Dia bertindak jugalah ni qablikum tu. Min dengan qabli tu dia min qabli apa? Jar wa majrur. Jawa majrur. Okey. Itu ialah jar wa majrur lah ya. Min qabli ni jar wa majrur. Lepas tu qablikum ialah idhafah. Dia ada pertindihan jar wa majrur dengan idhafah lah tu. Okey. Yang min qablu tadi dia tak ikut hukum bukan idhafah, tak ikut wa Min qablu ya. min qablu tadi. Min qablu dia bukan idhafah. Bukan, dia tak ikut hukum wa majrur Jawa majrur Tak ada. Itu satu saja Yang ni kan sebab dia mengambil baris hadapan ni dia tak ikut jar wa majrur. Kalau jar wa majrur tadi dia min qabli ya. Qabli. Min qabli. Itu tak ada apa-apalah penerangan untuk dia, memang exclusion je lah ya. Ya. Okey, terima kasih. Perangan dia ya kerana dia tidak dia akan majrur dalam bentuk idhafah, tapi kalau dia tidak idhafah dia dia akan mengambil baris hadapan ya. Bagus soalan tu ya. Saya pun mungkin saya cek sekali lagi sama ada ini juga jar wa majrur ke tidak, nanti saya akan cek sekali lagi ya. Tapi sebab kita tahu kalau dia dah majrur, dia dalam bentuk ni ya, sedangkan ini dia bukannya baris bawah sebab qablu ni ada juga qabla. Qabla tu dia mengambil i'rab yang mansub. Ya, mansub, yang ni marfu' ya, dan majrur dia qabli. Macam tu. Mansub pun ada min qabla. Qabla ya. Mansub. Default dia sebenarnya qabla ya. Isim dzaraf makan, isim dzaraf zaman, default dia qabla iaitu dalam bentuk mansub. Alasannya kenapa dia memilih mansub default dia? Dia tu adalah juga dalam kumpulan dipanggilkan maf'ul ya. Dia maf'ul. Maf'ulun fi ya. Kalau tengok siapa yang belajar maf'ulun fi tu kita akan tengok dzaraf makan dengan dzaraf zaman. Dia masuk dalam kumpulan maf'ulun ya. Dipanggil maf'ulat. Maf'ulat ni maknanya kalimah-kalimah yang mansub. Macam mana eja ulan tu? Ulan apa? Maf'ulat. Bulan. Dia muannas lah tu, maf'ulatun. Kalau singular, kalau plural, maf'ulat lam alif dengan ta maftuhah yang sukun lah di ujung dia. Itu kalau sukun dalam sebutan ya, maf'ulatun ya. Maf'ulatun ataupun al maf'ulatu. Itu jamak Kalau nak saya type kamu tak apa. Mim baris atas, fa yang sukun, ain baris depan, waw. Kita ada maf'ulun tu kan, itu muzakkar. Tapi bila kumpulan kalimah dia akan menjadi menjadi muannas, so dia maf'ulat. Ini maknanya semua objek. Semua jenis objek. Bahasa dia objek maf'ulat plural ya, ada lam ni ada baris atas. Okey, kalau nak nak makrifahkan dia, taruh
dia tak memakai maf'ulun lah, dia memakai maf'ulatun lah, macam tu. Apa dia? Dia kumpulan maf'ulatun. Betul lah. Maksudnya qabla tadi memakai maf'ulatun lah, bukan maf'ulun tu, maf'ulun. Dia memakai yang muannas lah, macam tu ya. Ya, dia kumpulan salah satu daripada kumpulan maf'ul. Okey. Dia dalam kumpulan maf'ulun fi. Maf'ulun dia pula banyak nanti ya. Okey. Itu kalau kita nak apa? Nak makrifahkan dia, taruh cerita hilang tanwin lah bila al-maf'ulat. Maf'ulun bi, maf'ulun fi, apa lagi? Isim mutlak. Semua tu dalam al-maf'ulat lah. Kumpulan-kumpulan maf'ulat, pecahan-pecahan dia lah. Okey, memang tak faham sangat lagi sebab memang kita tak masuk ke dalam, tapi tak apalah, saya just take note je lah. Okey. Terus nak understand tadi tu memang default dia tu apa? Qabla, mari atas. Qabla, ma'a, lawan qabla apa dia? Ba'da kan? Doktor, after thought lah ya, saya fikir dengan perkembangan ini jikalau kita boleh ada separate sheet untuk harf dan kita boleh separate kepada harfun jar, harfun nasab dan sebagainya, dan mungkin dia terpisah daripada yang perkataan-perkataan lain, dan kita akan lihat perbezaan dia. Contoh macam tadi saya tengok, jikalau dia bersambung, maka nun itu akan hilang. Macam minkum, kita lihat nun tu tak ada. So sebenarnya dia berbeza-beza wajah apabila diikuti oleh perkataan tertentu. Saya fikir untuk saya, jikalau ada satu sheet khusus untuk harfun saja, that would be nice. Itu dalam kelas ya. Dalam kelas kita belajar. Cuma kalau sebab kita dah isi kat sini, mana kita punya sheet, kita punya apa tu panggil worksheet ni, kita ada satu worksheet separate. Macam ni kita gabung dengan perkataan yang tak nampak. Macam tu lah. Itu kalau tuan-tuan nak buat tu boleh ya. Tapi pembelajaran tentang yang ni kita ada kelas lah. Ada dalam kelas ya. Dalam bila kita belajar harfun tu. Ataupun ismun tu sebab dia masuk dalam isim dhorof ya. So yang detail kita belajar dan ada slide ni semua adalah dalam kelas tu. Ini cuma kita nak buat catatan saja untuk pengiraan kalimah saja ya. Kita tak boleh detail sangat di sinilah. Dan keduanya tuan-tuan, yang ni Excel ni kita boleh buat filtering ya. Tuan-tuan tengok di sini. Ada cara saya dah buatkan ini, dia boleh filter. Katalah kita nak pilih kalimat ismun saja. Sini kita akan campur-campur berbagai-bagai jenis harfun dengan ismun ya. So kalau kita nak pilih, katalah nak harfun saja, tekan di sini. Ya, tengok di sini ya. Dia ada harfun, ada ismun, ada select all. Kalau select all tu dia akan senarai semualah. Kalau kita bila banyak nanti, kata dah sampai 1000 ya, contohnya kita nak tengok harfun saja ya. Jadi tuan-tuan pilih harfun saja di sini dan tekan OK. So dia akan tunjuk harfun saja. Jadi ismun dia hide ya. Begitu juga kalau kata so nak tengok ismun saja, antik harfun, tekan ismun saja. So dia akan hanya tunjukkan ismun saja. Tu. Sekarang ni kita tak banyak lagi contoh ya. Jadi ini dipanggilkan filtering ya. Kita boleh filter. Sini pun nanti subtype ni kalau tuan-tuan nak filter pun boleh juga. Ya. Tapi pastikan ejaan dia sama ya. Jangan berubah-ubah lah. Kena sama. Kalau dia berubah nanti dia akan tak dapat nak pilihkan apa yang kita pinta. Kalau kita nak dia senaraikan semua, ambil select all ni, tick kat situ, dia akan tick semua tu, maknanya dia senaraikan semua sekali lah. Ini sampel saja sikit ya. Tapi kalau bila tuan-tuan ada perlu buat nanti, banyak ni senarai ni ya. Jadi tadi tuan
Puan tu membaca mengikut rukun tajwid yang berlainan. Jadi di sini mana symbiotic apply saya. Maknanya symbiotic lah. Dan bahasa puan tadi baca, dia baca min qabl, jadi maknanya mengikut rukun tajwid yang berubah lah. Jadi Tak maknanya apa soalan tu tak berapa faham. Apa Tadi- maksud berubah? tadi puan baca di min qablikum membaca mengikut berubah tajwidnya. Jadi puan dia baca tadi. Berubah tajwid tak berubah. Dan bila puan baca tadi, Contoh Al-Baqarah 144 for example kan. 144. dia hukum Baqarah tajwid 144. Okey, kita boleh pergi 144 ni ya. Baqarah. dan itu yang dia maksud dia tadi. Bila hukum tajwid berubah ni dia Ini Ankabut. Okey, ambil Al-Baqarah. Baqarah. Itu dia waqaf ya. Waqaf tu, of course lah, lam tu disukunkan lah. Tarik ke bawah sikit, cepat sikit. Min qablu wa utubi mutasyabihan. Okay, this is the apa tu yang hampir akhir 144. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ini majrur lah Rabbi ya. Okey. Tu nak tunjukkan because dia apa? Dia punya kalau tengok dekat sini, oh my screen lah kot yang tak nampak nun tu. Okey. Kenapa tidak ada nun? Kat my phone ni tak nampak nun dia. So, saya kata kenapa dia min tunggal kat situ. Okay. So dalam skrin Ustaz, dalam skrin doktor ada nun tu. Ya, so asal dia non sukun, tetapi dalam konteks ni dia melibatkan idgham. Ya. Idgham bila ghunnah, jadi bila kita menulis mir rabbihim, nun tu tidak disukunkan lah. Tanda sukunnya dihilangkan. Tetapi kalau kita tulis min saja, kita kena sukunkan ya. Bermakna asalnya min ialah ada sukun. Tetapi bila dalam konteks idgham, sebab idgham bermakna apa? Nun ni dimasukkan ke dalam huruf ra, jadi nun tu dihilangkan dalam bacaan. So nak menunjukkan dia dihilangkan dalam bacaan, dihilangkan tanda sukun dia. Itu kaedah tajwid lah. Tajwid berserta dengan penulisan dia ya. Terima kasih doktor, sebab dalam skrin saya macam nun tu hilang. Saya kata ada pula dalam bentuk nun tak nampak. So mungkin sebab dia light colour dalam skrin saya tak nampak nun dia. Yang mana ni? Dalam my screen. My screen. Huruf nun tu ya? Ah, huruf nun ni dia grey kan ya? Itulah. Dia grey kan sebab dia melibatkan apa? Melibatkan idgham tadilah. Ya, terima kasih doktor. Okey, sama. Okey. So, okey itu dan yang lain tu glossary juga tuan-tuan boleh update sendiri nanti ya, apa yang rasanya perlu di highlight dalam glossary, nanti boleh buat sendiri tambah. Ini your personal template already ya. Masing-masing akan dapatnya secara personal. Ni the main template. Yang itu memberitahu kita acuan-acuan kepada semua kata terbitan dalam kalimah-kalimah Al-Quran yang dibangunkan daripada fa'ain lam ya, fa'ain lam ni. Sebab tu semua ni menggunakan fa'ain lam. So bagi kalimah-kalimah dalam Al-Quran dia akan dibentuk mengikut huruf hijaiyah dia. Huruf akar. Sebab tu kita ada helaian huruf akar. Di sini mengikut huruf akar yang pertama ya. Okey, lepas tu saya sediakan juga template yang kosong. Kalau nanti bila tuan-tuan tengah buat ke, terpadam ke dan sebagainya dan memerlukan buat semula ya, boleh gunakan template kosong ni, kopikan pada helaian yang baru dan masukkan balik ya kalimah-kalimah ya yang tuan-tuan tengah buat latihan tu.
Okey, so di sebelah kanan tu semuanya helaian mengikut huruf hijaiyah daripada alif sampailah ya, ya. So kalau tuan tengok sini, saya keluarkan helaian hamzah, ya, sebab kalimah dia tidak ada bermula dengan hamzah huruf akar, tapi dia bermula dengan alif. So alif tu yang akan bertukar kepada hamzah qata', ya. So hamzah kita keluarkan sini, lepas ha, waw dan ya, ya. Itu semua helaian mengikut huruf hamzah, ya. So kalau walaupun dia ada di sini, tetapi okey, sini pun dah dikeluarkan, ya. Hamzah pun dah keluar, alif saja, ya. Sebab alif ni adalah huruf illah dan menjadi kalimah, dia akan menjadi kepada hamzah qata', ya. Okey, okey. Saya ingat tadi nak memulakan apa, ya, tak sempat dah 7.56, ya. Okay, sangat cukup untuk perkongsian nanti. Admin kita akan kongsikan tuan-tuan dengan perempuan dalam kumpulan, ya. Kalau tuan-tuan tak ada kumpulan, nanti tulis, ya. Kumpulan maknanya tuan-tuan tak mengikuti mana-mana kelas yang lain, ya. Sebab kumpulan pagi ni kita tak ada buat apa, ya, tak ada kumpulan WhatsApp. Jadi tuan-tuan boleh tulis kepada admin kita, berikan WhatsApp number tu, kita boleh hantar direct ke WhatsApp tu, ataupun kita buatkan kumpulan untuk kelas pagi inilah, ya. Kelas pagi ni belum buat lagi rasanya kumpulan, sebab ramai di antara perempuan dah ada kumpulan kelas masing-masing, ya. Okey, last question sebelum kita tutup. Kalau ada soalan apa-apa, kalau tak ada, kita akan Tuan-tuan, ada juga keadaan saya jumpa yang huruf akar kan, huruf akar dia akan menjadi 2 dan tidak 3 lah. Jadi yang kita dapat guideline ni 3 huruf akar saja lah. Tiga huruf akar. Kemungkinan ada yang jumpa yang 2 ke, mungkin tak tahulah. Macam mana? Terjumpa yang huruf akar yang tak ada 2 huruf akar, tidak ada, ya. Tak ada. Dia huruf akar dia sama ada 3 ataupun 4. So kalau nak masukkan yang 4 huruf akar tu pun boleh letakkan huruf akar yang pertama tu, lepas tu catikkan di hujung tu, ya. Dalam catatan tu dia dibangunkan dia untuk kalimah yang dibangunkan kepada 4 huruf akar. Sebab dia pun kalimah yang kita sudah kenal, kan, dan boleh masukkan dalam bilangan tu, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina al-insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan all the best untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk tahun 2023. Terima kasih.